Jadi kita pun lihat keadaan ini menyebabkan politik Malaysia ini berada dalam persimpangan. Saya kata tadi kepada semua parti. Saya ambil contoh, kita sekarang ni masa depan kena bina balik jati diri. Dasar parti. Amanah sendiri yang dilihat parti yang penuh dengan integriti. Tetapi ianya rosak juga di pertengahan jalan. Sekarang ada 6 adun amanah yang meninggalkan parti. 1, lompat dan keluar daripada pagar. 5 lagi, lompat tapi berada dalam pagar. Tak kiralah dalam pagar atau luar pagar, dia mengurangkan integriti parti amanah itu. Dan berlaku peristiwa ini memang menyedihkan kita, terutama sekali bila seorang itu dipilih menjadi wakil rakyat. Sebab yang memenangkan kita ni parti, bukan individu. Kita lihat Lim Kit Siang boleh bertanding di Kota Melaka kerana DAP lah, Tali Jaya, Penang, sekarang Johor. Anwar Ibrahim dari Tampau, kemudian pergi bertanding Port Dickson. Kerana kekuatan parti, kekuatan keadilan, kekuatan PH. Saya sendiri bertanding menang di Kelantan, menang di Kedah, sekarang menang di Kota Raja Selangor. Bukan kerana saya, kerana amanah Pakatan Harapan yang memenangkan saya itu, yang memenangkan kita yang mewakili Pakatan Harapan. Kalau saya bertanding atas tiket peribadi saya, barangkali 2-3 ribu undi pun payah nak dapat. Jadi kita sekurang-kurangnya hormat mandat rakyat penggal yang kita pilih itu. Kalau nak pergi ke parti lain dan sebagainya, melainkan keputusan parti. Kalau amanah membuat keputusan misalnya join mana-mana kumpulan yang lain, itu soal parti. Tapi individu ni kena jaga mandat daripada rakyat itu. Sebarang yang berlaku pada Pakatan Harapan, mana-mana parti pun, parti lain akan menanggung sama. Kita kata cubit paha kiri, paha kanan terasa. Amanah menghadapi masalah. Keadilan hadapi masalah. 14 orang ahli parlimen, naik timbalan, naik presiden meninggalkan parti. Adun lagi banyak. Jadi nak membina semula jati diri keadilan, membina semula jati diri amanah, bukanlah satu jalan yang senang. Dan kita kena tumpu habis-habisan membina jati diri ini, integriti ini menjelang pilihan raya akan datang. Kalau rakyat sekarang meluat kepada wakil rakyat, saya tak marah. Kalau saya jadi rakyat, saya lagi meluat. Sebab mereka, bila nak kita ambil contoh, pengundi-pengundi kita yang daftar berada di Australia, berada di Brisbane, berada di Qatar, berada di Dubai. Mereka balik mengundi dengan tambang sendiri kebanyakannya. Yang tak balik pula kutip wang dan beri kepada mereka yang ada tersenarai nama daftar pemilih. Mereka biayai untuk balik dan mereka mengundi calon-calon kita, terutama daripada Pakatan Harapan. Penyokong BN ni dia kalau dibayar apa dia baliklah. Tapi yang kita dia balik sendiri. Dan saya sendiri yang majoriti 71,000, saya tak ada duit. Saya berkempen hanya 3 kali sahaja di Kota Raja ini. Tapi rakyat waktu itu nak menukar kerajaan, nak pilih Pakatan Harapan. Bagaimana kalau saya lari meninggalkan mereka yang memilih saya di sini dengan majoriti 71,000? Hancur perasaan rakyat. Ini yang kita kata rakyat meluat pada wakil rakyat. Saya tidak marah. Saya harap kekallah kemeluatan kamu itu. Sebab apa yang berlaku ini memang damage. Sama ada kepada amanah, sama ada kepada keadilan. Dan DAP agak sedikit kurang dalam ada pun berlaku di Melaka. Tapi mereka boleh kata agak intact kalau dibanding 3 parti ini. Tugas kita sekarang ini ialah mengembalikan identiti ini, integriti ini, sama ada dia daripada Parti Amanah, Parti Keadilan dan juga DAP. Jikalau kita kuat intact, saya yakin ada orang lain juga nak datang bersama kita.
Inilah kita kata Grand Coalition. Mereka datang menawarkan diri, bolehkah kami bersama, kami boleh memberi sumbangan undi begini-begini, kita boleh bincang lah. Tapi kalau kita sendiri lemah, siapa nak kelapang? Siapa yang nak datang bersama kita? Tapi kalau kita kuat, intek, orang melihat Pakatan Harapan, yang dah pergi itu pergilah. Yang akan datang ni, mereka akan berada dalam suasana yang hebat dan kuat. Saya yakin yang lain-lain akan datang berbincang, dan kita buka kepada pintu perbincangan. Sebab rakyat sekarang memang tak boleh terima kerajaan tebuk atap backdoor government ini. Saya marah itu ada orang kata jangan ungkitlah ini kerajaan ni terus buat kerja. Mana tak boleh ungkit? Mereka dah rosakkan demokrasi ini. Merosakkan sistem pilihan raya di Malaysia, pahaman parliamentary demokrasi di Malaysia. Kita mesti kena ungkit dan membina kembali keyakinan rakyat. Sebab kalau kita tak bina keyakinan rakyat semula, kita bimbang keengganan rakyat untuk keluar mengundi. Aku nak pilih orang ni, parti ni, belum tentu dia akan setia dengan parti itu. Dan kalau orang yang berasa dia kuat, bolehlah bertani atas bebas. Dan kalau dia menang, ikutlah dia lepas menang itu, dia nak menyokong di pihak mana. Tapi kalau melalui parti, dia kena setia dengan parti itu, kecuali parti yang buat perubahan-perubahan dasar yang terpaksa kita tinggalkan parti itu. Di sini kita lihat bahawa pembinaan semula, saya yakin Datuk Seri Anwar Ibrahim pun berada di landasan itu, termasuk Lim Guan Eng juga dan pemimpin DAP di landasan itu. Saya dan rakan-rakan pun memikir ke arah itu, nak membina jati diri, integriti, kekuatan menjelang pekan datang, supaya rakyat melihat bahawa mereka nak menyerahkan pemerintahan itu kepada sesiapa.